Bismillahirrahmanirrahim. Ni pakai ni light. Oh. Oleh masjidnya. Baik, terima kasih. Boleh sila tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadri wa jini amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yassir rahmatil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia kepada Ustaz Datuk Khadim Ilyas di drama yang hadir pada malam ini, yang berhormat Tuan Khairul Islam bin Roslan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Asahan, yang dihormati Imam Masjid Nur Asahan, yang dihormati Datuk Penghulu Mungkin Asahan, yang berusaha Berhadi Zainal bin Dorah, pengerusi Lembaga Pengurusan Masjid Syakiri Batang Melaka, yang dihormati Al-Fadil Berhadi Johari, Imam Masjid Syakiri Batang Melaka, seterusnya Ahli Yang Berkuasa Lembaga Pengurusan Masjid, serta pegawai syarat Masjid Syakiri Batang Melaka yang saya kasih, yang usaha pengurusi JPKK Batang Melaka, yang setia Ketua Balai Polis Batang Melaka, seterusnya terbentuk Jatin-jatin, Puan Haji, Puan Haji, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang berbahagia itu kita mengaku jadi kita berbantu. Sila. Di malam ini perempuan kita berbantu sedikit. Boleh muslimatnya sedikit. Bunyi kuntung sebagai tanda hujan melanda, kuala perlis pantun ditutur itu sebagai tanda untuk saya memulakan majlis. Tugas berlaku di tengah lembah, kedengaran bunyinya hingga ke kuala. Yang kita tunggu telah pun tiba, mulai kiranya majlis dimulai. Yang berbahagia itu adalah perempuan yang hadirin muslim muslimat mukminat rahimahumullah. Pertamanya marilah kita memanjatkan rasa kehambaan dan syukuran kita kehadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat bersama-sama menjayakan program ceramah perdana Islam Mi'raj peringkat Dewan Undangan Negeri Asahan pada tanggal 20 Mac 2022 bersamaan dengan 17 Syawal 1443 Hijrah. InsyaAllah tuan-tuan dan hadirin, bagaimana kita terima maklum, tinggal beberapa minggu lagi insyaAllah kita akan menyambut bulan Ramadan yang sememangnya kita rindui dan kita nanti. Majlis yang bertaklim dan sukacita sekali lagi mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Al-Fadil Datuk Ustaz Khadim Ilyas, tamu-tamu jemputan, hadirin ke majlis yang penuh bermakna di peringkat Nur Asahan dan Syariah Batang Melaka. Terima kasih dan terima penghargaan terisinya kepada berbahagia Datuk kerana sudi memenuhi hubungan undangan kami pada malam ini. Kalau kita tahu tuan-tuan yang berbahagia Datuk datang sibuk dan maklumkan Datuk berada di atas taburi tadi. Pukul 10 pagi hingga 3 petang. Alhamdulillah dengan izin Allah Tuhan. Alhamdulillah. Bergegas datang ke Batang Melaka untuk sama-sama tuan-tuan
yang merealisasikan majlis perempuan ceramah perdana inspirasi kepada malam ini. Sebagai informasi pada sidang hari ini sekalian, program ceramah perdana inspirasi kepada malam ini merupakan anjuran Jamrun Asahan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Melaka, juga Lembaga Masjid Asyakirin Batang Melaka dan JPKK Batang Melaka. Tahniah diucapkan buat Yang Berhormat Tuan Khairul Hitam Roslan, ataupun di sini kita panggil ke sini tu dengan gelaran Wali Alum. Serta Masyarakat Islam Melaka, Jakul Daerah yang dapat merencanakan dengan baik sehingga kita berjaya merealisasikan program ceramah perdana pada malam ini. Alhamdulillah, yang dilihat itu ramai ahli karya Tun Asahan dan juga karya Batang Melaka yang dapat hadir mengimarahkan program kita pada malam ini. Syukur sangat tuan-tuan dan puan. Kalau selama ini Datuk kita hanya memandang wajah Datuk, memandang wajah Datuk Kasim ni, tuan-tuan dan puan, hanyalah dalam kaca televisyen. Kita menatap wajah Datuk dalam skrin telefon bimbit, atau kita menatap wajah tampan Datuk dalam channel YouTube ataupun Facebook rasmi yang berbahagia Datuk. Alhamdulillah, syukur pada malam ini tuan-tuan, kita dapat menatap sosok tokoh yang berbahagia Datuk Kazim Elias yang memang kita nanti-nantikan untuk kita dengarkan perkongsian beliau pada malam ini. Yang penting juga untuk malam Datuk, saya nak kongsikan sedikit uniknya tarian Batang Melaka ni Datuk, ataupun Tun Asahan. Kami sebenarnya berada di, sebenarnya kita berada di ekonomi Datuk. Faham? Kalau Datuk faham dari Bismillah ni okey lah. Okey, alhamdulillah. Kalau duduk kat ekonomi Datuk, dia sempadan lah tu. Tarian Batang Melaka ni tuan-tuan kita tahu. Kek Melaka. Bola kita jalan sikit dalam 1 kilo 2 kilo sampai pula Bismillah tu. Dipanggil Monceh Darul Maman. Kalau Bismillah tu Darul Khusus tu kan. Kalau Monceh tu dia Darul Maman. Kita poi pula belah kanan. Naik sikit Asahan tu. Nyalo poi bek dari bola Jasir tu. Sampai pula Negeri Johor yang baru selesai KN bawah bumi. Jadi Datuk, kita kaitkan Batang Melaka ni kadang-kadang cakap Bismillah. Pojak-pojak cakap Melaka. Pojak-pojak dialog Johor Riau. Tapi mesti kita penerima Tuan Zainal, dia biasa dari Kuala Lumpur, tak ada dari lain. Jadi kalau malam ni lah kata Datuk cakap bahasa Arab kan. Datuk cakap orang putih, tak ada masalah Datuk. InsyaAllah kita ni tuan-tuan kita faham apa yang Datuk fungsi malam ni, walaupun bahasa apa Datuk pakai. Datuk cakap Bismillah, itu lebih baik lah Datuk, boleh lah. Tapi tak boleh cakap lebih kan. Jadi tuan-tuan pada malam ni insyaAllah Datuk akan cakap tentang Isra Mi'raj, mungkin kaitan dengan bulan Syaban dan bulan Ramadan yang bakal kita tempuhi 2 minggu lagi insyaAllah. Dan pada malam ini Datuk minta kita jalankan program ceramah perdana ini seolah-olah macam ala-ala terbang. Kita buat ala-ala apa nama tu, buat bicara insyaAllah pada malam ini kita buat program ceramah kita supaya Datuk tidak berseorangan. Kita buat ala-ala dalam keadaan santai buat bicara. Jadi sebelum saya startkan kepada Datuk, tuan-tuan insyaAllah kalau tuan-tuan mungkin ada soalan malam ini Datuk, boleh diajukan kepada Datuk untuk Datuk jawab, semua Datuk berikan penjelasan. Jadi pusingan yang pertama ni Datuk, pusingan yang pertama tidak menjadi mudah yang sedia untuk mendengar di bagian mukadimah yang bolehlah Datuk sampaikan berkaitan dengan Isra Mi'raj dan juga mungkin yang sedikit banyak berkaitan dengan apakah yang perlu kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad dan umat Allah untuk menyambut Isra Mi'raj dan juga mungkin mengimarkan bulan Ramadan di negara lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Moderator yang saya muliakan, yang berhormat.
Adun Asahan yang saya muliakan, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa karya masjid, tuan-tuan pengulu, pekampung, pimpinan masyarakat, Japrun, datuk-datuk, wakil-wakil daripada Majlis Agama Islam Melaka, seterusnya ketua balai dan anggota rela yang bertugas di luar. Terima kasih. Seterusnya muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nak pakai face mask ke tidak ni? Ya, boleh buka minta izin boleh? Jarak kan? Tak apa. Ada penjarakan tak apa. Baik, tuan-tuan, baru lapang sikit cakap ya. Baik. Baru nampak macam dalam TV. Terima kasih Ustaz saya sudi menemani saya untuk program kita pada malam ni. Sebab saya pagi tadi saya ada rakaman untuk Ramadan di Angkasa Puri RTM. Lama gila rakamannya, daripada jam 10 sampai jam 3 petang. Non-stop. Nak mengejar Ramadan punya tuan-tuan. Nak mengisi slot Ramadan nanti akan disiarkan pada sebelah petang Ramadan nanti insya-Allah. Baik. Mana satu betul ya? Ada. Okay. Saya datang ceramah ni naik kereta. Ada di luar kereta saya tu, nama dia Vampire Pontianak lah. Ada kalanya saya pergi ceramah naik lori. Hari tu saya pergi ceramah Ustaz, kereta pancit tayar dekat dengan Slim River. Jadi bila pancit, tak tahu nak buat apa, tunggu pelas ronda RNR apa semua tak sampai. Datang lori. Kenapa Ustaz? Tayar pancit. Tayar spare tak ada. Saya kata kereta ni tak ada spare tayar. Dia boleh jalan terus, tapi nampaknya dia tak boleh jalan kereta ni. Saya nak ke KL, kalau Ustaz nak tumpang, boleh sangat. Saya pun tumpang naik lori lah pergi masjid. Sampai depan, rela tak kasih masuk. Luar. Saya pun buka tingkap. Ustaz Kazim, masuk dalam tu. Itu pengalaman saya naik lori pergi ceramah. Ada kalanya saya pergi ceramah naik helikopter. Ada yang saya pergi ceramah hari itu naik jet. Dia jemput saya ceramah. Dia kata nak bawa Ustaz ke Kelantan. Saya kata tarikh tu saya ada program di RTM Perak. Habis pukul 5 tak sempat nak ke Kelantan. Kalau naik kereta tak sempat, naik flight tak ada flight daripada Ipoh. Dia kata tak apa, nanti saya ambil pun tak sempat tuan. Saya memang tak sempat nak ambil naik apa. Saya naik jet ambil Ustaz. Kalau gitu insya-Allah sempat. Datanglah ambil naik jet. Itulah kali pertama saya pergi ceramah naik jet tuan-tuan. Wah, yang drivernya Mak Saleh. Orang putih drivernya. Pilot dia siap, dia bawa beg saya lagi. Saya kata tak apa, saya boleh bawa beg. Dia kata dia kena bawa beg Ustaz. Jadi saya kata lantang kau lah, bila lagi Mak Saleh nak bawa beg saya. Kan, orang putih bawa. Bila saya dah naik dalam jet tu, ada pramugari rupanya. Pramugari. 8 orang pun ada pramugari. Dia tanya kat saya, Ustaz, kita ada bihun goreng, kita ada nasi lemak. Nak yang mana? Saya kata nasi lemak lah. Saya pun buka nasi lemak dia nak makan. Dia kata, Ustaz, kita dah nak mendarat. Astaghfirullahalazim. Belum sempat makan, dia dah ambil balik nasi dia. Setengah jam je Ustaz. Ipoh Kota Baru setengah jam. Masya Allah, hebatnya. Kalau kita naik jet dari Ipoh pergi ke Kota Baru setengah jam, Nabi Muhammad pergi ke Masjid Al-Aqsa bukan naik jet. Dia naik kenderaan yang sangat laju, nama dia Buraq.
Apa heran kalau dia terbang 1250 km jarak antara Mekah ke Masjidil Aqsa 1250 km. Apa masalah? Saya naik jet daripada Ipoh ke Kota Baru pun setengah jam. Kalau dia naik buruk, sekali melangkah sejauh mata memandang. Apa herannya? Sebab ada yang kata, takkan sekejap gitu. Atau saya naik jet pun boleh sampai. Itu baru setakat Kota Baru. Tak sempat nak makan pun dia ambil balik nasi lemak tu. Jadi tuan-tuan, itulah peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku terhadap Nabi kita. Suatu kehebatan. Bila kita dah moden, apa yang berlaku kepada Rasulullah boleh ni. Akal tak boleh nak tolak, memang boleh diterima akal. Wajib terima pun. Baik. Kemudian ada satu kali saya ceramah di Kelantan juga. Saya ceramah di Kelantan, saya sampai di airport, tak masuk pun dalam bilik ketibaan. Saya duduk situ dekat lapangan terbang tu, polis bawa saya naik helikopter. Pergi ceramah naik heli pula. Ini untung jadi penceramah tuan. Daripada lori naik jet sampai naik helikopter. Naik helikopter polis yang saya naik tu kecil je tuan. 2 orang je saya kat belakang, 2 depan 2 belakang. Allah, pintu dia pun nipis je. Bila naik di atas, saya lihat di bawah nampak lagi orang naik motosikal, jalan kaki. Sebab terbangnya tak tinggi, boleh nampak lagi yang di bawah. Kemudian tuan-tuan, sekali tu saya naik helikopter bukan sebab nak pergi ceramah, sebab sakit jantung. Bila saya sakit jantung di Kelantan juga, Kelantan tak habis tuan-tuan, sakit jantung di Kelantan, tengah-tengah ceramah ustaz tumbang. Saya rasa janganlah tumbang di Melaka, helikopter tak ada ni. Bila saya ceramah di Kelantan, tumbang. Masuk jantung, masuk hospital 3-4 hari. Saya nak balik ke Ipoh. Saya nak beli tiket daripada Kota Baru Subang. Dari Subang, saya naik kereta balik ke Ipoh. PA saya cakap tak payah beli tiket ustaz. Ada orang hantar helikopter bawa ustaz balik ke Ipoh. Wah, alhamdulillah. Saya pun naik ambulans sampai ke helikopter, pilot dia tunggu. Saya pun turun helikopter, saya tanya pilot, "Kapten, yang hantar heli ni, dia hantar helikopter ke ataupun dia kasih terus?" Dia jawab, "Hantar aja, nanti kita orang balik tempat kita orang." Oh, ingatkan kasih terus. Senang, saya ceramah satu Malaysia naik helikopter. Helikopter yang ini besar. Ada 2 seat depan belakang menghadap. Pilot depan. Kami dalam tu ada 2 seat panjang. Saya tidur dalam helikopter atas seat. Seatnya warna kuning, kapetnya warna kuning, atasnya warna kuning, pendek kata kuning semua. Tuan-tuan faham ke warna kuning tu siapa punya? Yang nak faham, tak faham sudah. Oh, yang ni tinggi tuan-tuan. Pasal dia besar. Nampak juga orang di bawah, tapi tak nampak macam yang naik heli yang kecil hari tu. Wah, subhanallah, tinggi betul yang ni. Besar, kipas dia banyak. Yang itu kipasnya kecil. Jadi akak-akak kalau rasa nak naik helikopter, minta sakit jantung, insya-Allah. Merasalah helikopter. Kalau tak, merasalah naik van. Yang mana faham, tak faham sudah. Ada tulisan Jawi lagi kat van tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik. Kemudian kita pergi umrah haji ustaz. Saya pergi ke London. Saya ada ceramah di London. Jadi orang bagi tiket kapal terbang, tak apalah, engkau kalau bagi tiket kereta aku tak nak cakap kapal terbang, insya-Allah memang kapal terbang lah ustaz. Saya pergi ceramah di London. Naik Airbus 380. Wah, besarnya.
Saya duduk bila masalah berterbang ni nak berlepas. Dia apa berterbang? Rupa-rupanya dah berlepas, dah terbang pun tak sedar pun. Oh, besar gila. Saya pun tengok di luar, tak nampak apa tuan-tuan. Pasal malam, langsung tak nampak. Astaghfirullahalazim. Malam bila nak nampak? Dia terbang 35,000 kaki. Langsung tak nampak yang di bawah. Sedangkan yang di bawah tu ada orang, di bawah tu ada manusia. Tak nampak. Apa maksud? Kecil. Kita ni kecil. Naik dari atas tu tengok ke bawah tak nampak. Tuan-tuan, kita orang kaya tak nampak. Tuan-tuan di sini orang hebat tak nampak. Tuan-tuan di sini orang tua tak nampak. Tuan-tuan sini orang muda tak nampak. Tuan-tuan di sini ustaz tak nampak. Naik lagi atas lagi tak nampak. Menunjukkan kita ni kecil. Naik lagi sampai ke langit, agak-agak nampak apa? Langsung tak nampak apa. Habis tu yang nak sombong sebab apa? Nak sombong sebab apa? Bandingkan kita dengan langit, apa ada kita? Di atas langit itu ada lagi langit. Bayangkan apa yang ada dengan kita. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sangat hebat langit. Apa yang ada pada kita yang tak nampak langsung, tak ada nilai pun. Besarnya langit, tingginya langit, tingginya alam, kita semua ni tak nampak. Langsung tak nampak. Punya hinanya kita. Subhanallah. Sebab itu siapa yang menciptakan langit alam yang begitu hebat? Allah Ta'ala. Kalau begitu besarnya ciptaan Allah, Allah besar mana pula? Macam mana pula keadaan Allah? Nak banding kita ni dengan Allah, besar mana kita ni? Maka Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad naik ke langit. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami tunjukkan kepada kamu, wahai Muhammad, kekuasaan kami. Supaya Nabi Muhammad bagi tahu pada kita, kita semua ni hina, kecil, tak ada apa langsung. Jangan bongkak, jangan sombong. Aku dah pergi ke langit, sangat hebat ciptaan Allah. Kita semua ni tidak ada apa-apa pun. Kaya tak ada apa-apa, hebat tak ada apa-apa, umur panjang tak ada apa-apa, besar jawatan tak ada apa-apa. Hinanya kita. Subhanallah. Habis itu siapa yang paling besar? Yang maha besar ialah Allahu Akbar. Allah maha besar. Tujuan Nabi Muhammad di-mi'rajkan sebab nak bagi tahu pada kita Allah maha besar, kita tak ada apa. So jangan belagak. So jangan sombong. So jangan lawan Tuhan. Kamu takkan menang bila kamu lawan Tuhan. Sebab itu balik Nabi Muhammad ke dunia, Nabi Muhammad dapat perintah sembahyang. Bila duduk nak sembahyang berdiri, apa perkataan pertama yang kita sebut bila nak sembahyang? Kita duduk sini tegak menghadap kiblat, Allahu Akbar. Allah maha besar. Nak bagi tahu kita ni kecil, Allah maha besar. Jangan siapa lawan Allah, dia maha besar. Itu nama dia apa? Itu nama dia tauhid. Tapi sayang, kita banyak belajar fiqh, tapi tak banyak belajar tauhid. Sebelum nak belajar fiqh, belajarlah tauhid dulu. Awwaluddin ma'rifatullah, kata-kata hikmah yang sangat kita pegang. Perkara yang pertama yang awak kena belajar ialah mengenal Tuhan engkau. Nama dia Allah. Supaya engkau tahu Allah tu gagah, Allah tu bijak, Allah tu maha besar. Engkau tu kecil. Jangan lawan Allah. Itu dia tuan-tuan benda mi'raj. Nak dapat perintah sembahyang, nak bagi tahu Allah tu besar.
Kalau Allah tu besar, Allah tu kaya, apa takut kalau Allah bersama kita? Kalau kita pegang agama Allah, kalau kita ikut agama Allah, Allah bersama kita. Apa yang kita nak takut? Allah gagah. Hari ini manusia bergantung dengan manusia. Tak apa ustaz, saya ada anak. Anak saya boleh jaga saya. Anak awak lemah. Ustaz, saya ada ustaz. Ustaz akan jaga saya. Ustaz akan mati. Bergantunglah pada yang tak akan mati, nama dia Allah. Mengharaplah pada yang maha kaya, manusia miskin. Tuan-tuan, cuba kita tengok bila kita sembahyang. Allahu Akbar. Ni, angkat tangan tu pula macam ni. Allahu Akbar. Dua-dua belah angkat. Allah, ini nama dia surrender. Aku menyerah diri. Allahu Akbar. Dalam semayang surrender, luar semayang tak surrender. Mana boleh? Dalam semayang Allahu Akbar, di luar semayang ada benda yang lebih besar pada Allah. Mana boleh? Itu namanya tauhid tak betul. Kita menganggap ada benda lain lebih hebat daripada Allah. Ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Ada yang lebih wajib ditaati lebih pada Allah. Syirik kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah. Dan sembahlah Allah, jangan kamu syirik pada Allah dengan sesuatu. Tujuan Mi'raj nak bagi tahu pada kita, jangan syirik dengan Allah. Nombor satu, nak bagi tahu Allah tu maha besar. Nombor dua, nak bagi tahu bahawa jangan syirik pada Allah. Nombor tiga, nak bagi tahu tolong serah diri pada Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah, fatawakkaltu 'ala Allah. Sebab tu bila kita serah diri macam ni, cuba tuan-tuan tengok cerita gerak khas. Angkat tangan. Saya polis, angkat tangan. Nampak? Surrender. Jarang orang yang jahat tadi angkat tangan. Jarang. Ada tak polis bila dia tangkap penjenayah angkat tangan? Itu bukan surrender. Berapa ramai yang bila semayang macam itu pula. Allah. Hai, itu surrender ke? Kadang-kadang tinggi pula. Allah. Hai, apa yang kau? Ada yang ke tepi ke kanan. Allah. Sampai kita yang sebelah dia pun terpaksa beralah. Tak apalah, awak dulu angkat, saya kemudian sikit. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita faham betul-betul. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada arahan lebih besar daripada arahan Allah. Itu yang kita nak ambil intipati daripada Isra wal Mi'raj. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, berkaitan dengan konsep ataupun ibrah yang kita dapat tuan-tuan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dengan yang dikupas oleh yang berbagi datuk. Kita kena akui bahawa yang Maha Besar itu Allah. Yang kita sebagai hamba ni tidak ada apa-apa nilai. Jadi kita ni sebenarnya tidak ada nilai apa-apa buat di sisi Allah. Jadi saya nak kembali kepada datuk. Kalau kita lihat dalam suasana kita pada masa ini, peristiwa yang berlaku dalam negara ataupun luar negara, kita saban tahun kita dengar peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya yang dilalui oleh baginda Rasulullah. Tapi Ustaz, Datuk, sejauh mana sebenarnya kita nak mentarbiah hati? Saya cakap bagi pihak diri saya dan mungkin tuan-tuan, kita nak mentarbiah hati jadi tawaduk. Kita bukan orang yang bongkak, bukan orang yang riak dengan kelebihan yang kita ada, dengan jawatan pangkat yang kita miliki. Tetapi kita nak jadi serendah-rendahnya hamba Allah. Ini yang agak susah ni yang berbagi Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan pada malam ini kepada kita semua sedang hadirin yang mungkin ada jawatan, ada kedudukan, ada kekayaan yang itu harta yang Allah beri melimpah ruah. Bagaimana dengan kekayaan, pangkat dan jawatan itu? Kita nak menjadi manusia hamba Allah yang serendah-rendahnya, hamba Allah yang sebenarnya Allah. Silakan. Baik, terima kasih pada Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa kali tuan-tuan jumpa hantu? Ada jumpa hantu? Saya sepanjang saya berceramah tadi, saya naik helikopter, naik jet, naik cruise, naik kapal.
Itu pengalaman kenderaan yang saya naik feri, pergi ceramah di Sarawak, naik feri. Hujan. Feri pula. Saya tanya dekat driver feri tu, bang, ada buaya tak sungai ni bang? Kalau Datuk senang, Datuk terjunlah. Baik. Lain kali lah saya terjun. Hari ni tak senang saya cakap. Dua. Ada tak pengalaman jumpa hantu? Ada. Satu hari saya ceramah di sebuah felda. Habis ceramah pukul 11 lebih. Masa tu buat di Padang. Belum Covid lah. Buat di Padang. Habis ceramah balik jauh pedalaman. Sampai dekat satu jabatan, ada lembaga duduk bertenggung. Warna putih baju dia bertenggung. Pukul 12.30 malam, pukul 1 lebih kurang. Dia duduk bertenggung situ. Suluh lampu nampak. Dia mancing ke hamba Allah ni. Sekali. Kali kedua, bawa kereta, driver saya bawa, babi melintas. Berhenti. Kenapa? Babi ustaz. Kau baik-baik sikit. Panggil aku babi ustaz. Babi melintas ustaz. Cakaplah. Engkau cakap kenapa? Babi ustaz. Dipanggilnya saya babi. Astaghfirullahalazim. Bertuah punya driver ni tuan-tuan. Lepas babi kona, babi lintas, ada satu lembaga macam itu. Macam hantu Ju'on. Duduk tepi jalan. Saya kata kat driver saya, jangan tegur. Bila lintas dia, jangan pandang belakang. Kau terus saja. Driver saya tanya, ustaz, kalau tiba-tiba dia duduk depan cermin, jangan pandang depan. Kau pandanglah sana. Kemudian tunggu ambulans ambil kita. Itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga, tuan-tuan, saya pergi ceramah. Orang ikut saya di belakang. Dia kata ada lembaga lain yang duduk belakang seat kereta saya yang kosong belakang. Saya kata mana ada, kita orang berdua je. Tak ada ustaz. Dia orang tengok kami ustaz. Oh sudah. Ini pengalaman-pengalaman ceramah jumpa hantu. Okey? Dia orang cakap hantu ni pijak tanah tidak. Ke langit pun tidak. Dia terawang-awangan. Itu kata orang hantu. Bulan Ramadan ada orang telefon saya, dia kata ustaz, saya balik tarawih. Bila balik ustaz, dekat pokok-pokok jalan tu ada benda terbang ustaz. Warna putih terbang. Soalan saya, kata dalam bulan Ramadan hantu setan dirantai. Itu yang terbang tu apa? Saya tanya, nanti saya jumpa dia, saya tanya, awak siapa? Saya nak tanya. Manalah saya tahu, kenapa abang tak tanya waktu dia terbang? Tanyalah. Tuan-tuan, yang dirantai setan yang jahat. Jin masih ada. Jin pun puasa juga. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun semayang juga. Malam ni ramai jin ni. Cuma kita tak nampak. Jin pun semayang. Cuma kita tak nampak. Kalaulah tuan-tuan nampak jin, Tok Imam pun lari. Bukannya cantik macam kita. Habis-habis semayang lari Tok Imam. Sebab makmum lari dulu. Dia kira mulai pukul 4 pagi. Waladdallin. Amin. Pada hari semayang 4 orang je. Mari mana pula amin banyak ramai-ramai ni. Habis-habis dia salam, tinggal dia seorang. Yang 4 orang lari dulu. Dia pun sadaqallahul azim, lari tuan-tuan. Sebab tu Allah tak bagi kita nampak jin. Rahmat. Jangan tuan-tuan minta ustaz, ilmu nampak jin ustaz boleh ajar tak? Ilmu nampak hantu ustaz boleh ajar tak? Jangan minta. Kalau nampak tak tidur kita. Duduk atas katil, dia kat sebelah. Kanan-kanan dia ada. Hello brother, lari kita. Tak payah tuan-tuan. Sekarang ni pun kita dah syukur banyak dah. Kenapa ustaz cakap? Orang tanya bab percaya pada Allah, taat pada Allah, takut pada Allah, akui kebesaran Allah. Ustaz cerita bab jin. Apa menatangnya ustaz ni? Dengarlah sampai habis. Dalam Al-Quran ada satu ayat di dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-40.
Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Kata Allah dalam surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 40. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang tak percaya pada ayat-ayat Allah dan orang-orang yang sombong kepada kami, wastakbaru anha, sombong pada ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum, takkan terbuka pintu langit kepada dia. Bila dia mati, tak terbuka pintu langit dia. Bumi pun tak nak dia, langit pun tak nak dia. Jadi dia duduk di mana? Dia duduk di mana? Langit tak terima, bumi pun tolak. Dia duduk di mana? Tak jadi hantu dia. Terawang-awangan. Baru nampak kait. Oh, baru nampak. Yang tadi duk ngumpat saya. Lain dia tanya, lain jawab. Bodoh punya ustaz. Sabarlah dulu tuan. Dengarlah cerita sampai habis. Bayangkan pintu langit tak terbuka. Amalan tak diterima. 3-4 malam lepas kita baca Yasin nisfu Syaban. Adakah amalan kita diterima? Kalau kita menolak Al-Quran, menolak ayat Allah, menolak tanda-tanda kebesaran Allah, tak nak terima tanda-tanda kebesaran Allah, Allah kata tak terbuka pintu langit. Yang kedua, apa makna tak terbuka pintu langit? Tak turun rahmat pada dia. Rahmat Allah tak turun pada dia. Yang ketiga, apa makna tak terbuka pintu langit? Rohnya tak diterima. Bukankah kita mati, roh akan diangkat ke langit? Tapi orang yang tolak ayat Allah, no. Bila langit tak terima, mana tempat dia nak pergi? Bumi reject. Bumi kata, dunia kata, bukan tempat awak. Awak dah mati. Langit kata, no way, no entry. Habis. Dan kata Allah, golongan ini juga takkan masuk syurga. Makcik ambil balik rumah jarum, masukkan benang dalam lubang jarum. Berapa jam, berapa minit, berapa saat nak masukkan benang. Ada yang terpaksa ambil air liur nak bagi masuk benang. Nabi sebut, Allah sebut, siapa yang sombong dengan Al-Quran, dia takkan masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau benang nak masuk lubang jarum pun susah, unta boleh masuk lubang jarum? Jawapan dia tak boleh. Begitulah akibat orang yang lawan Quran. Bulan Rejab turun perintah sembahyang. Bulan Rejab Nabi diangkat ke langit, tunjuk kebesaran Allah. Bulan Syaban bulan untuk kita dihitung, disumpul macam-macam amalan kita, nak diampunkan dosa kita. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Saling berkaitan ni, Rejab, Syaban, Ramadan. Bulan diturunkan Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan. Berapa ramai yang baca Quran tapi tak faham? Berapa ramai yang baca Quran tapi tak memahami, tak mengamalkan, tak mengikut Quran? Berapa ramai yang sembahyang Allahu Akbar tapi dalam hatinya ada benda yang lebih besar daripada Allah? Berapa ramai yang baca Yasin malam nisfu Syaban tapi dia masih menolak Allah? Bagaimana Allah nak terima dia jadi hamba? Seolah-olah 3 bulan ni tuan-tuan saling berkaitan. Satu bab semayang, satu bab amalan, satu bab Quran. Kalau kita tiga-tiga ni tolak tuan-tuan, Allah kata langit tak terbuka untuk awak, syurga awak tak boleh masuk, sehinggalah unta boleh masuk lubang jarum. Subhanallah. Macam mana tuan-tuan kita sombong? Manusia akan berada dalam susah bila dia menganggap dia lebih bijak daripada Allah. Manusia akan rosak bila dia menganggap dia lebih hebat daripada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, nak bagi cerdik manusia, nak bagi elok manusia, Allah turunkan Quran. Al-Quran itu turun dalam bulan Ramadan. Bukan setakat Al-Quran, semua kitab. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat diturunkan dalam bulan Ramadan. Suhuf diturunkan dalam bulan Ramadan.
Dan Allah Ta'ala bersumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Allah sumpah, demi Al-Quran yang bijaksana. Siapa yang kata Quran tu bijak? Allah. Ni nama dia handphone. Bukan handphone sekarang, smartphone. Apa makna smart? Smart maknanya ustaz. Segak. Bukan. Orang Melayu faham smart tu segak. Bukan. Smart tu maknanya pintar. Smart tu maknanya bijak. Sebab tu hari ni kita banyak belajar tentang smart learning, smart banking, perbankan bijak, pembelajaran bijak, semua smart. Smart dalam bahasa Arab hakim, bijaksana. Okey, ini nama apa? Smartphone. Abang ada smartphone? Okey, kalau tak ada, besok pergi beli. Ni nama dia smartphone. Besok tanya dekat China yang jual smartphone. Okey. Ini apa binatang? Ini bukan binatang mah, ini iPhone mah. Oh, tahulah. Apa-apa dia punya fungsi dia, apa bagus. Ini paling canggih mah. Ini ya, lu boleh buat FB Live. Ini semua FB Live. Sekali you buat FB Live, satu dunia boleh tengok. Oh. Ini belakang ada kamera. Sekarang ada 4 kamera. Banyak canggih punya. Sekarang kalau you pergi apa itu haji you duduk di apa itu haji you tinggalkan rumah you boleh tengok di Mekah apa yang ada jadi dekat rumah, boleh CCTV yang boleh sambung sini. Oh, canggih Ini handphone sekarang banyak canggih punya. Oh, semua canggih. Berapa ribu? Harga pun canggih punya. Wah. 8,000, 7,000 beli. Bolang kotak cantik-cantik, bungkus, buat balik rumah. Hoi, hoi. Duduk atas sofa begini, tengok. Isteri pun datang. Apa menatang tu abang? Ini bukan menatang mah, ini iPhone mah. Dia ulang balik yang Cina tu cakap tuan-tuan. Ini iPhone apa benda tu abang? Ini banyak canggih punya. Si kalang abang cakap dia aku tampar ke abang kata dia. Main isteri dia orang Melaka tahu tuan. Dia cerita canggih-canggih. Wah abang canggihnya abang. Baguslah abang, selesai masalah kita bang. Nak telefon anak pun senang, nak online pun semua senang abang. Habis-habis dia terang pada isteri dia bubur dalam kotak, dia simpan, dia letak atas almari. Dia tak pakai pun smartphone tu. Dia tak guna pun. Agak-agak ada faedah tak? Ada faedah tak kalau dia tak pakai? Tak ada faedah. Al-Quran tu Allah kata bijak. Al-Quran tu Allah kata smart. Al-Quran tu Allah kata menyelesaikan masalah. Tiba-tiba kita tak pakai. Letak je atas lemari. Ada faedah tak? Bila nak nampaknya Quran itu bijak kalau awak tak pakai? Sebab itu kita kena pakai Quran. Jangan sombong. Tuan-tuan beli kereta baru, dia bagi buku manual. Setiap kereta dia bagi buku manual. Semak, malas aku bacalah. Kalau rosak aku repair sendirilah. Agak-agak meletup pula kereta tu. Dia mesti pakai buku manual. Saya dari tadi saya tengok kipas tuan-tuan ni. Mananya beli kipas baru ni? Saya tak pernah tengok, canggih betul kipas tuan-tuan. Kipas ni pun ada buku manual dia. Jenis dia KDK. Tuan-tuan kalau rosak pergi buka jenis Panasonic, pening kipas tu. Dia nama KDK. Bukalah buku manual KDK, selesai masalah dia. Kita ni buku manual kita adalah Al-Quran. Yang kita buka buku lain, selesaikan masalah kita buat apa? Bukan menambahkan, bukan menyelesaikan masalah, dia akan menambahkan
masalah. Kenapa hari ini masalah makin banyak? Sebab Al-Quran tidak digunakan sebagai jalan penyelesaian. Jadi Al-Quran diturunkan bulan Ramadan untuk kita guna, bukan untuk simpan buat perhiasan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan. InsyaAllah dengan Ramadan yang ada, kita jadilah manusia, jadilah hamba Allah yang tidak sombong. Tapi kalau nak cakap tentang sombong ni, berbagi Datuk, tak banyak pun, sedikit dalam hati setiap manusia. Saya cakap tentang saya lah, mesti akan timbul perasaan sombong dan pemokap. Kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan cek, tak sedikit, banyak, tak banyak, sedikit yang berbagi Datuk. Mesti ada dalam diri kita sebagai manusia wujudnya perasaan bongkar yang ada takut. Kalau kita berbalik kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika baginda Rasulullah Mi'raj ke langit, bagaimana kita dicesahkan oleh ustaz-ustaz kita, baginda ditunjukkan dengan umat baginda yang mungkin diseksa ustaz di neraka dengan pelbagai dosa dan kesalahan. Jadi pada malam ini sama-sama mungkin ustaz boleh kupas bagaimana kita sebagai hamba Allah yang mungkin pernah bongkar suatu ketika dulu. Kita nak muhasabah tuan-tuan, kita nak buang perasaan bongkar, kita nak wujudkan perasaan rendah diri dan juga rendah hati, dan mudah-mudahan dengan perasaan rendah diri kita jadi hamba Allah yang baik. Jadi mungkin Ustaz boleh kaitkan dengan peristiwa bagaimana baginda Rasulullah ditunjukkan dengan azab yang mungkin dikenakan kepada sebahagian daripada umat baginda yang melanggar ataupun melakukan kesalahan di dunia, dan mudah-mudahan dengan peristiwa itu kita dapat sama-sama mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, semua orang di sini ada gula dalam darah. Siapa sini yang tak ada gula dalam darah? Kalau gula dalam darah dia tak terkawal, baru namanya kencing manis. Jadi semua di sini ada kencing manis. Yang kedua, semua orang di sini ada pengalaman kena kencing. Yang mana faham? Tak faham sudah tak? Kalau kencing manis tak apa. Kena kencing yang tak tahan tu, basah lenjun kepala kita. Yang mana faham? Tak faham sudah tak? Masalah kita sekarang, semua orang ada darah tinggi. Sebab tu bila kita ke klinik, doktor akan pam tengok darah kita. Kalau kita tak ada darah tinggi, itu tandanya kita mati. Pam tak ada darah lah awak, dah matilah awak. Kalau kita tak boleh kontrol, baru namanya darah tinggi. Tuan-tuan di sini semuanya ada sakit jantung. Tak percaya pergi buat angiogram, masukkan dakwah dalam badan, situ sumbat, situ sumbat, situ sumbat, banyaknya sumbat. Tapi doktor cakap tak berbahaya sebab dia sumbat yang otot kecil, urat yang kecil. Kalau dia sumbat 3 saluran, baru kena buat operation. Semua orang ada penyakit. Jangan tuan-tuan cakap sini, saya tak ada penyakit, sihat ustaz, bohong. Cuma kita nak kontrol, kita nak kawal supaya penyakit ini jangan merebak, penyakit ini jangan naik. Tuan-tuan ambil darah, di sini ambil darah, kemudian cek bacaan gula 3.4, oh dah rendah sangat. Naikkan sikit 5, cantik. Bubur cek darah dekat alat dia, tak boleh dibaca. Menung doktor tu. Awak makan apa? Semalam saya makan durian, tapi tak adalah banyak, 4 biji je. 4 biji kau makan. Jadi semua orang ada. Baik, itu penyakit. Dalam diri kita sekarang semua ada penyakit sombong. Ustaz ada penyakit sombong. Aku seorang pakai baju Melayu malam ni, siap bersamping lagi, baru dia orang tahu. Aku seorang yang segak malam ni. Saya pun ada sombong. Orang lain tak bercakap, saya seorang bercakap. Yang lain semua diam. Dengan YB pun diam sekali. Aku seorang je bercakap. Semua ada orang sombong. YB pun ada perasaan tu. Saya yang berhormat. Awak tahu saya siapa? Tanya, ada hormat tak? Tok Imam pun sombong. Dia seorang depan, orang lain semua kena ikut dia. YB kena ikut, ustaz kena ikut, ketua kampung kena ikut. Selagi dia tak rukuk, berdiri semua makmum. Aduh, menyesal aku datang masjid ni, lama pula dia baca sembahyang tarawih. Oi, power tak power. Cuma kita ni Allah Ta'ala kata,
Kawal itu nama dia mengawal nafsu, mengontrol nafsu, melemahkan nafsu, melatih nafsu jadi baik. Sebab itu datangnya Ramadan, sebulan untuk belajar balik bagaimana nak mengawal nafsu supaya jadi baik. Jangan jadi sombong. Makanan punya banyak dalam peti ais, tak boleh makan belum masuk waktu. Benar. Nampak? Isteri punya cantik, jangan buat apa-apa, tunggu bang dulu. Sebab apa? Allah tak bagi siang hari. Ustaz, saya baru kahwin. Ustaz, siapa suruh kahwin dekat dengan puasa? Bawa tenang lengkap. Ada orang buka puasa dengan kurma. Allahumma laka sumtu. Ada orang buka puasa, dua-dua duduk atas katil. Abang dah azan, Allahumma laka sumtu. Itu pun boleh sah juga walaupun dia tak minum, tuan. Janji azan. Janji azan. Tuan-tuan, semua orang ada perasaan dengki, benci, hasad. Semua orang ada perasaan sayang, rindu. Cuma bagaimana kita nak zahirkan yang baik, kita nak tutup yang jahat. Kita sebagai suami, tiba-tiba isteri aja, abang, apa yang abang buat tak betul. Aku suami, kau isteri, kau diam. Tapi dia tegur betul. Macam mana kita nak? Baiklah Leha, abang ikut cakap Leha, kan bagus. Tiba-tiba yang nasihat kita anak, ayah, cikgu cakap kencing berdiri tak elok, aku tampar abang. Kenapa? Sedangkan teguran anak tu bagus. Yang ni yang kita nak latih ni. Kita semua adalah sama. Sama. Di sisi Allah yang membezakan kita ialah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di kalangan kita, yang paling hebat. Lain tu sama, dijadikan daripada air mani yang hina, khalaqahu min turab. Adam pula dijadikan pada tanah. Kita pula ni daripada Adam itulah, merebak-merebaknya kita min nutfatin amsyajin nabtali. Kita ni asal daripada air yang hina. Ustaz, soalan, air yang hina tu air mani ya? Ya. Air mani najis tak? Tak. Jadi soalan saya, kalau dia tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan air mani? Itu soalan dia. Menung saya. Macam ni lah abang. Abang kumpulkan dulu air mani 2 pola. Kemudian telefon saya. Saya bagi jawapan. Dia tanya saya balik, bila nak cukup 2 kola Ustaz? Mana saya tahu, itu masalah abang lah. Banyak air lagi engkau nak wuduk dengan air mani pula engkau nak ambil wuduk. Nak kata bodoh tak gamak tuan-tuan. Kita daripada air mani. Jadi air mani bukan najis, dia air yang hina. Apa makna air hina? Tak ada orang nak beli. Bulan Ramadan nanti, cuba pergi pasar Ramadan. Orang yang jual air lecikang, air bandung, air katira, air mani. Agak-agak siapa nak beli tuan-tuan? Pakcik, air mani 2 bungkus. Sekejap. Agak-agak ada orang nak beli tak? Orang muntah lagi ada. Bodoh betul pakcik ni. Itulah nilai kita. Buat apa kita sombong? Itulah kita sekarang. Buat apa kita sombong? Buat apa kita belagak sama-sama kita? Ramadan nak mengajar kita adalah sama. Sahurnya sama, buka puasanya sama. Sama je kita. Yang membezakan kita nanti ialah sepanjang Ramadan nanti apa benda yang kita buat untuk menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Jom kita cari bulan Ramadan nanti, cari benda yang menjadikan kita hampir dengan Allah. Mungkin kita membanyakkan sedekah. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita boleh buka puasa di masjid macam dulu-dulu. Boleh kenuri, boleh sedekah. Setengah orang bila sedekah buka puasa jadi masalah juga. Sebab pengurusi masjid umum diminta kepada semua jemaah makan kurma dan minum air saja ya. Nasi akan dimakan selepas semayang maghrib. Harap beri kerjasama. Padahal masa itu depan kita lauk macam-macam.
ayam masak merah. Kenapa aku punya 2 ketul? Yang sana 4. Tak boleh jadi ni. Dia tengok pula nasi dia banyak, lauk sikit. Yang sana nasi sikit, lauk banyak. Aduh. Tiba-tiba tak boleh makan nasi lagi. Kena makan kurma je. Kena sembahyang maghrib. Agak-agak khusyuk tak? Agak-agak sembahyang maghrib khusyuk. Yang paling last, Allahu Akbar. Nasib baik aku kat belakang. Nasib baik aku sah belakang. InsyaAllah habis-habis sembahyang aku ambil yang 4 ketul tu. Yang duduk sah depan pun tak khusyuk. Silap pula duduk depan, habislah. Aduh, kacau betul. Yang paling cool Tok Imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Sebab tu Tok Imam dia relax je. Lagi panjang doa dia lepas maghrib. Tuan-tuan, jom kita cari jalan macam mana nak dekatkan diri pada Allah. Sebab tu Allah bagi kita peluang sama rata. Pahala puasa dapat, pahala tarawih sama rata. Cuma nak ambil tak ambil. Ada yang datang hanya pada 5 malam pertama. Masuk malam ke-6 dah tak datang. Ada yang datang 15 Ramadan, kemudian tak datang dah. Ada yang datang 10 yang terakhir dia tak datang dah. Siap minta maaf. Opah-opah dah minta maaf. Minta maaf lah, selamat raya, minta maaf. Minta maaf lah, minta maaf. Makcik kan ada lagi 10 malam. Makcik dah tak datang besok nak buat kuih. Kata dia. Dah. Aduh, ada orang yang bila dah khatam Quran, sadaqallahul azim. Dah buat dah khatam Quran. Dah tak baca Quran apa? Dah khatam. Tak payah baca dah, kata dia. Habislah. Sepatutnya kita makin dekat-dekat nak masuk habis Ramadan, makin pulun. 10 yang terakhir makin pulun. Sebab waktu inilah waktu genting kita. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita buang ego kita. Ramadan dia nak buang ego kita. Siapa pun kau, ego kau kena buang. Engkau adalah hamba Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat yang mati, dia menjadikan kita rendah, takabur kita. Satu hari kitalah yang akan jadi mayat. Saya orang Ipoh. Kalau orang pergi rumah isteri saya sekarang, dia tanya, Ustazah, Ustaz bila balik? Ustaz balik besok. Nampak? Sebab apa dia jawab? Ustaz balik besok. Sebab Ustaz masih hidup. Cuba Ustaz tu mati. Ustazah, jenazahnya bila sampai? Kita bertukar nama bila kita mati je. Ustaz bila sampai? Sebab dia hidup. Kalau Ustaz mati, bila jenazahnya sampai? Tukar nama jadi jenazah, tuan-tuan. Dalam sekelip mata. Jarang orang sebut pada yang hidup, jenazah bila sampai? Marah dia. Dan jarang kita sebut pada orang yang mati dengan perkataan Ustaz bila sampai. Tak. Dia dah mati. Nama bertukar dengan sebab keadaan. Cuba tuan-tuan tengok orang yang bela beruk untuk panjat pokok kelapa. Dia naik motosikal, bawa beruk. Beruk dia di belakang atau depan bila dia naik motosikal? Mesti depan. Sebab nanti orang yang nak upah beruk akan cakap, beruk dah sampai. Sebab tu dia letak beruk depan. Kalau dia letak beruk kat seat belakang, beruk dah sampai. Sekarang siapa yang beruk? Dia beruk, tuan-tuan. Sebab tu manusia ni berubah mengikut situasi. Okey. Tuan moderator, Ustaz penceramah, ahli yang berhormat, Tuan Imam, Tuan Pengulu, Ketua Kampung, berbeza nama. Sebab berbeza kedudukan, pangkat, kerja dan sebagainya. Begitu juga dengan mati. Manusia ni sama. Tuan moderator, tuan penceramah, tuan imam, tuan ketua kampung, tuan yang berhormat. Sama tapi nama lain.
Macam itulah mati. Benda satu, mati satu, nama lain-lain. Tak faham lah ustaz ni cakap berbelit-belit. Bodoh betul awak ni. Punya senang saya cakap. Mati satu, nama banyak. Contoh, satu kemalangan jalan raya berlaku di Asahan, Melaka malam tadi melibatkan seorang terbunuh. Nampak? Mati tak terbunuh? Terbunuh, mati. 2 orang terkorban dalam letupan bom di Syria. Terkorban pula. Nampak tak? Tuan-tuan naik motosikal balik kampung, tengok ramai orang. Ada orang mati ke? Ada orang mati. Nampak? Lain pula. Tapi kalau orang tu orang yang terkenal, penyanyi terkenal, meninggal dunia. Meninggal dunia pula. Nampak? Sultan, mangkat. Oh, mangkat pula. Nabi Muhammad wafat pada umurnya 63 tahun. Wafat pula. Nampak? Kalau orang tu kita sayang, kita tak panggil mati. Kita tak panggil meninggal dunia. Kita ambil telefon, kita telefon mak kita. Mak. Ya. Abang Bidin. Kenapa dia? Dia dah tak ada. Dia ke mana? Mak ni, Abang Bidin dah meninggal. Nampak? Orang yang kita sayang kita panggil apa? Dia dah tak ada. Jarang kita sebut, mak, Abang Bidin dah mati. Jarang. Abang Bidin dah tak ada, mak. Nampak? Dia dah pergi, mak. Nampak? Kalau orang tu jahat, kita panggil dia apa? Mampus. Nama dia apa? Abang Jamil. Yang mana faham. Tak faham sudah. Sampailah Abang Jamil mampus. Nampak tuan? Kalau jahat, mampus. Agak-agak tuan-tuan, mati nanti orang panggil apa? Mampus. Mangkat sudah tentu tidak. Wafat sudah tentu tidak. Kita nak mati dengan keadaan baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang inilah target kita. Kalau kita nak mati dalam husnul khatimah, rendahlah diri pada Allah, nama dia tawaduk. Rendahlah diri sama-sama manusia. Mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz berkaitan dengan soalan yang ketiga tadi. Tuan-tuan masih lagi okey. Masih lagi sama-sama dengan Ibu Berbagi Datuk. Baik Datuk, kita soalan yang keempat. Malam ini kita pun dah hampir pukul 10 malam. Jadi kalau berdasarkan apa yang Datuk ceritakan tadi tuan-tuan, kalau bab mati, semua orang berdoa. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doa selalu dan minta kita mati macam kita dimuliakan. Kita pergi ke alam barzakh, satu kemergian yang dimuliakan, yang diredai. Jadi saya tanya Berbagi Datuk. Kalau bercakap tentang ketirisan ni Datuk, kita bukan bercakap tentang ketirisan bukan. Kita bercakap soal ketirisan akhlak dan juga ketirisan keimanan. Terlihat generasi muda kita pada masa ini yang Berbagi Datuk. Menjadi satu kebimbangan. Apakah yang akan terjadi kepada anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, terutamanya anak-anak pelajar Islam yang kita lihat semakin hari semakin khayal dengan dunia globalisasi, dengan proses modernisasi, sehingga akhirnya anak-anak kita ketirisan ilmu pengetahuan, ketirisan akhlak dan juga ketirisan keimanan. Jadi saya nak tanya Berbagi Datuk, dan mungkin ini juga betul menjadi soalan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di hadapan kita. Bagaimana dalam dunia yang penuh cabaran, kami sebagai ibu dan bapa membawa ibrah dan juga konsep Isra Mi'raj dan juga mendekati bulan Ramadan. Bagaimana kita nak jadikan anak-anak kita bukan lagi anak-anak yang tiris akhlak, tiris keimanan dan juga tiris kasih sayang. Silakan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dalam kehidupan kita ni banyak kerja kita. Tapi sayang, kerja tu kita anggap kerja orang lain. Padahal kerja itu adalah kerja kita. Kita anggap kerja tu hanya kerja dia, bukan kerja aku. Padahal kerja itu adalah kerja kita semua. Apa dia Ustaz? Dakwah. Dakwah bukan kerja Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam semata-mata. Dakwah bukan kerja penceramah. Semua orang, kuntum khaira ummatin. Allah Ta'ala gunakan perkataan kuntum.
Semua daripada kita. Tapi kita faham kuntum tu lagu. Sekuntum mawar merah. Kita faham lagu. Padahal Allah Ta'ala gunakan setiap daripada kita. Baik, satu. Dua. Saya ni, bila saya ceramah dalam masjid macam ini, terang. Dulu-dulu kita ceramah di padang gelap. Yang nampak depan je, yang belakang tak apa dia buat, wallahu a'lam. Bila ceramah dalam terang-terang macam ni, apa yang saya nampak? Pertama, orang tidur. Dia pula dapat tiang, cantik punya kan, relax tidur. Dua, apa yang saya nampak? Orang berbual. Orang berbual. Asyik saya ceramah dia buat. Iyalah. Iyalah. Balik rumah lebam apa dia. Duk berlawat je tuan. Dia kerja dia berbual je. Ada bila saya duduk ceramah macam ni, apa yang saya nampak? Sekejap dia masuk, sekejap dia keluar, kejap dia balik, terus tak masuk-masuk dah. Itu orang kencing tak lawas. Kejap masuk, kejap keluar. Ada yang duduk 10 minit, dia belah naik motor, belah. Yang tidur, yang berbual, yang keluar masuk. Siapa yang salah? Bukan orang itu yang salah. Yang salahnya saya. Apa pasal? Sebab saya tak pandai ceramah. Sebab tu dia tidur. Kalau saya pandai ceramah, dia takkan tidur. Sebab tu sebelum kita salahkan orang yang tidur, salahkan diri awak. Awak yang tak pandai ceramah. Sebab tu dia tidur. Kalau awak pandai ceramah, dia tak sempat nak tidur. Ini kadang-kadang bila kita ceramah, orang tidur kita marah. Hoi, tidur apa? Habis tu awak ceramah, kita hendaklah sama-sama. Apa benda kau nak cakap punya lama nak habisnya. Memang tidur lah. Kena pula yang slow. Islam mengajar kita supaya tu imam pun tidur tau. Jangan salahkan orang. Kalau awak pandai berceramah, mereka tak sempat berbual. Sebab awak ceramah lebih menarik perhatian dia orang. Kalau awak ceramah, dia orang takkan keluar masuk, melainkan kameraman dia akan keluar masuk tuan-tuan. Sebab dia habis bateri tuan-tuan, nampak. Dia bukan perasan tu, nampak. Dia rasa sayang nak tinggalkan majlis ilmu sebab seronok dia dengar. Kalaulah manusia menyalahkan diri dia sendiri, selesai masalah. Masalah kita sekarang, bila jadi masalah, kita salahkan orang. Kita tak salahkan kita. Kenapa dia tak datang masjid? Apa nak jadi ni? Tak datang masjid. Berapa kali awak ajak dia? Berapa kali yang ajak orang yang tak datang semayang untuk datang semayang? Di sini pentingnya dakwah. Kalau semua orang ajak dia, datang dia. Hari ni $4, esok Haji Leman, lusa pula Haji Manak. Assalamualaikum. Datanglah masjid. Assalamualaikum Din. Datanglah masjid Din. Malam besok Ustaz Kazim. Din malam besok Abdullah. Jomlah. Agak-agak dia datang tak? Dia datang. Kalau dia tak datang semayang juga, kita semayang di rumah dia. Dia datang kuasa masjid semayang. Allahu Akbar. Datang dia. Yang banyak ialah kita bercakap di masjid. Apa nak jadilah. Ustaz Abdullah datang, dia tak datang. Ustaz Kazim mengajar, dia tak datang. Apa ni? Mana dia dengar? Sebab tu tuan-tuan, kena dakwah. Di sini ada jemaah tabligh tak? Ada. Hantar dia orang. Sebab tu kalau saya jadi AJK masjid, saya buat biro dakwah, mengajak orang ke masjid. Ketua Din Tabligh, naik ketua Manak Tabligh, semua tabligh je. Pergi rumah dia. Nasihat ada, insyaAllah malam ni kita ada, insyaAllah kita ada ceramah, insyaAllah. Sungguh ha? Dia datang rumah saya, masa tu saya imam masjid. Saya imam masjid, dia datang rumah saya. Encik, insyaAllah malam ni kita ada sedikit bayan, insyaAllah. Saya tanya, abang orang mana? Orang Bota encik. Apa saya sebut insyaAllah, insyaAllah? InsyaAllah. Masa kata.
Bagi tebal lafzul jalalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahu tak apa. InsyaAllah. Sebab orang Melayu lidah paling cantik sekali. Cakap bahasa orang putih pun kemas. Kemas. Cakap bahasa Arab pun kemas. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Syekh. Orang Melayu sedap. Walaupun dia orang Kelantan, bila cakap Arab fasih. Ini kelebihan lidah Melayu, tuan-tuan. Cakap Hindustan, zindagi ek safar ek suhana hai. Lagi, tuan-tuan. Dia tak pelat. Lidah orang lain dia pelat. Mak Saleh cakap Melayu. Sebenarnya saya, nampak tuan-tuan, tak sedap. Awak orang Melayu cakap bahasa Arab, lafzul jalalah bilisanil Quran, baca dengan lisan Al-Quran, lidah Al-Quran. Saya kata dekat dia, memang malam ni saya ke masjid, alhamdulillah tahniah tuan, saya tu imam masjid, malam ni memang saya kena pergi. Tuan-tuan, saya kagum dengan orang tabligh. Mereka buat benda yang kita tak boleh buat. Sebab tu tuan-tuan jangan dengki, benci pula orang tabligh. Gunakan kemahiran dia orang. Setengah kita bila ada jemaah tabligh, kita kutuk. Bini tinggal, anak tinggal, pergi ngajak orang masjid. Apa lengkap? Kita kutuk dia. Sedangkan dialah yang menghidupkan masjid kita. Gunakan orang macam ni untuk tarik orang lain datang masjid. Imarah masjid kita. Saya tak boleh nak mengajak orang ke masjid. Saya sibuk ustaz. Awak buat apa? Saya sebenarnya businessman. Saya breakfast di Asahan. Lunch tengah hari saya di KL. Dinner di Tokyo. Dahsyat. Breakfast pagi besok dekat Hong Kong. Hebat. Tapi kalau saya bagi duit pada masjid, insya-Allah itu saya boleh bagi. Untuk bulan Ramadan saya bagi 50,000. 50,000 tu buat kenuri. Ajak orang datang. Malam ni ada kenuri, datang. Malam ni ada kenuri, datang. Naik van pula. Van mayat tu jarang pakai sebab jarang mati. Jarang mati tuan-tuan. Sebulan 4 kali je pun pakai. Apa kata? Ambil mikrofon letak ke atas speaker. Malam ini ada jamuan selepas maghrib. Anak-anak karya dijemput hadir. Nasi biryani, sumbangan Datuk Kazim. Agak-agak masjid je. Ramai. Ustaz, dia orang datang nak makan je ustaz. Biarkan, janji datang. Ini tidak. Bila dia datang, semata-mata nak makan kita kutuk. Ada kenuri nampak muka. Ada kenuri haram. Haram jadah betul. Itu yang masjid besoknya kena bakar. Itu punca dia. Kita tak meraihkan orang. Sedangkan Nabi kata, wa at'imut ta'am. Bagi makan. Bagi makan itu menarik orang datang. Malam ni ada makan Tuan Imam? Ada ya? Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Dakwah. Orang kaya, cara orang kaya. Orang miskin, cara orang miskin. Macam mana pula Ustaz? Datang dalam masjid, semayang hajat. Datang dalam masjid pukul 4 pagi. Buat semayang hajat. Ya Allah. Si Dolmat itu tak pernah ke masjid, Ya Allah. Bukalah pintu hatinya ke masjid, Ya Allah. Sebut nama. Kak Tipah tertipu tu tak pernah ke masjid, Ya Allah. Sebut. Ini berapa banyak orang yang doa untuk orang datang? Tak ada juga. Jadi tuan-tuan, jom kita mengajak orang. Tu semuanya dakwah. Mengikut cara masing-masing. Begitulah dengan anak-anak kita. Kenapa ustaz baik? Kenapa Tok Imam baik? Kenapa YB baik? Sebab Tok Imam dulu mak dia ramai, bapak dia pun ramai. Ustaz jangan kurang hajar. Mak saya seorang, bapak seorang. Betul. Tapi kalau Tok Imam kecil-kecil dulu, panjat pokok jambu, mak dia tak ada, bapak dia tak ada. Ada tak orang tegur Tok Imam? Ada. Naik basikal, "Oi, turun. Jatuh nanti kang, turun." Tak turun lagi. Datang pula Makcik Leha pula, "Aku cakap dengan mak engkau. Mak kamu kan aku cakap, kamu panjat pokok jambu, jaga kamu." Datang pula Haji Dolah pula, turun. Patah rik, turun. Agak-agak Tok Imam masih budak-budak turun tak? Turun.
Yang ini tegur, yang ini tegur, yang ini tegur. Banyaknya mak, banyaknya bapa. Lama-lama kita jadi baik. Sekarang siapa berani tegur? Siapa berani tegur anak sekarang? Turun, jatuh kan. Dia balik, dia report dekat mak dia. Mak dia datang serang 7E. Main tuan-tuan. Buat. Tak apa, kita buat live. Kita buat live. Saya ada maruah. Saya buat live. Wah. Dia serang 7E. Tenganga budak-budak 7E. Sekarang siapa berani tegur adik ni? Bapak dia serang. Kena mak dia kat long. Wah. Habis. Yang benar faham, tak faham sudah. Jadi bila masyarakat nak jadi baik, kalau dah tak ada budaya dakwah, budaya tegur menegur, baik. Dalam kampung kita, anak siapa pun kita tegur. Dan kalau anak kita ditegur oleh orang kampung, jangan marah. Terima kasih engkau tegur anak aku, terima kasih. Ini buat keluar parang. Cepat. Oh sudah tuan-tuan. Macam mana cerita nak jadi baik? Sebab itu kalau ada dalam kampung kita budaya macam itu, alhamdulillah. Cuba kita bayangkan satu perempuan, anak dara, pakai seluar pendek, naik motosikal dengan helmet tak pakai, ronda. Pakai pula baju singlet saja, gini je. Pergi ke kedai, toki kedai tegur. Adik, kamu ni anak Pak Mat kan? Tak elok pakai macam ini. Sekarang ni banyak kes rogol. Kamu nak ke kena rogol? Tak elok ni, berdosa. Pakcik tak nak cakap apa-apa lah. Ada budak mana ke 4 hari lepas pakai macam kamu lah. Langsung kena rogol. Pakai elok-elok ya. Toki kedai tegur. Dah lah, main cakap lah pakcik. Orang datang beli kicap. Dia kicapkan kita pula, kata dia. Boh dalam warga motor. Sampai traffic light depan tu. Berada naik motor. Budak muda. Dek, helmet tak pakai. Jatuhkan pecah kepala bang. Helmet tak pakai. Tutup satu hal lah. Awak pakai seluar pendek tu kalau aksiden mati neraka tau. Berhati-hati lah. Anda mampu mengubahnya. Brung jalan. Sampai nak masuk ke rumah. Ada satu makcik pula. Ya Allah, kamu ni anak si Pak Ahmad kan. Ya Allah, kenapa pakai macam ini? Ya Allah, tak elok. Berdosa. Ya Allah, ya Tuhan. 10 orang tegur. Agak-agak budak ni nak keluar besok. Dia pakai apa? Dia tak berani dah. Daripada Pak Mat kedai kuncit, sampailah berada naik motor, sampailah makcik tipah tertipu tegur dia. Tapi kalau budaya dakwah dah tak ada. Beli kicap di kedai runcit. Wah, cantik pakai. Wah, cantik pakai skirt. Wah, suka pakcik. Sudah. Nak beli kicap ke? Tak apa, pakcik bagi kicap free. Beli satu, free satu. Ambil. Agak-agak dia macam mana? Sampai kat traffic light, naik motor pula. Piwit. Siap bunyi lagi. Menebak tuan-tuan. Piwit. Budak perempuan ni jadi apa? Sampai dekat kampung, makcik tipah tanya pula, kamu anak Pak Ahmad kan? Ya Allah, makcik dulu macam kamulah pakai. Ya Allah, memang cantik pun. Benda ada, buat apa simpan? Eloklah tuan-tuan. Besok langsung dia tak pakai apa, dia keluar rumah tuan-tuan. Sebab budaya dakwah dah tak ada. Jadi tuan-tuan, jom kita dakwah ramai-ramai. Yang paling penting dakwah dulu apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita bapa jaga keluarga kita. Kita mak jaga anak beranak kita. InsyaAllah mudah-mudahan masyarakat kita terpelihara. Udahlah ustaz. Letih. Penat penuh rasanya. Minggu depan saya di Melaka lagi, insya-Allah tuan-tuan. Minggu depan saya ada di Kuala Pilah. Bukan minggu depan, minggu ini. Di Jasin, di Kuala Pilah, di Bukit Katil. 3 tempat di Melaka, Jumaat, Sabtu insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan bagaimana kita nak mendidik, untuk kita nak mengelakkan ketirisan akhlak dan juga tazkiyah anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sudah terlalu sampai ke penghujung rancangan. Jadi yang berbagi Datuk, boleh tak kita buka soalan ni Datuk? Mungkin satu dua soalan kalau ada lah. Satu soalan dah lah. Satu soalan. Kalau ada satu soalan daripada sidang hadirin nak bertanyakan kepada Datuk, kita silakan. Daripada Muslimat, kalau ada soalan, satu soalan saja yang Datuk buka pada malam ini, insya-Allah. Silakan kalau ada.
Ada sesiapa yang berhajat, sidang hadirin yang berhajat untuk tanyakan soalan? Baik, kalau tak ada, kami memohon sekali lagi yang berbagi Datuk kalau dapat Datuk membacakan doa. Dalam kalangan kita ada anak-anak yang sedang menduduki perpisahan SPM pada tahun ini. Kita sama-sama berdoa tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin agar anak-anak kita yang menghadapi SPM diberikan kejayaan. Bukan sahaja kejayaan dalam SPM, tetapi kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi kami mohon Datuk untuk memimpin bacaan doa. Silakan Datuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau puan tidak hadir dan hormati, jadi sebagai tanda penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Kazim Elias yang sudi bersama-sama kita pada malam ini, majlis mempersilakan yang berhormat Tuan Khairul Nizam bin Roslan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Asahan, untuk menyampaikan sendam hati kepada yang berbahagia Datuk sebagai tanda penghargaan. Dipersilakan. Maaf, kurang-kurang. Di majlis dengan penuh takzim mengucapkan setinggi-tinggi berharga dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk